Yo guys, welcome to my video. Hari ni aku nak cakap pasal Nothing Phone 2 sebab dia dilancarkan dalam 5 bulan. Apa jadi dengan phone ni? Aku nampak ramai yang macam kurang yakin bila nak beli sebuah telefon yang jenama baru ada second generation. So, orang macam tak tahu history dia macam mana. Even aku own dua-dua, Nothing Phone 1 dan juga Nothing Phone 2. And sebenarnya, aku lebih kepada nak cari telefon yang tak overpower sangat tapi tak ada power sangat. So, this is a nice spot untuk aku experience, untuk aku buat eksperimen sikit untuk guna. Selepas 5 bulan, is it still good, Fazli? Ya, aku akan cakap it's quite good, and korang mungkin surprise juga dengan apa yang dia sebenarnya dapat bagi and dapat update lepas ada major update. And ada benda juga yang aku nak cerita pasal dia punya UI dekat sini, sebab Nothing Phone sebenarnya dia lebih fokuskan dekat dia punya UI, dia punya widgets and dia punya features yang mungkin korang rasa macam remeh je, tapi sebenarnya benda tu satu game changer juga untuk jenama-jenama lain sekalipun. Alright, before aku cakap pasal pengalaman guna, why not aku cakap pasal dia punya features yang aku rasa macam orang lain patut fokuskan juga. Contohnya dekat sini, dia orang actually ada quick setting untuk widget tau. Maksudnya dekat sini korang boleh extract setting tu daripada setting kepada widget dekat luar. So mudah, korang tak perlu nak pergi dekat quick setting dan tekan benda tu. So ni adalah one tap feature je untuk korang enablekan dan juga disablekan. Contohnya battery share, sebab biasanya kalau korang nak access benda tu kena pergi dekat quick setting, pergi dekat bahagian belakang swipe dan kena tekan. Yang ni korang enablekan je benda tu dan dapat enablekan quick share untuk charge mana-mana smartphone ataupun korang punya accessories dekat atas Nothing Phone 2. So that's a quick one untuk korang enablekan. Sama juga macam hotspot. Aku rasa macam telefon ni lagi customizable daripada mana-mana jenama phone yang aku kenal. Sebab kau tengok, aku punya favorite widget dekat sini torchlight. Lepas tu aku boleh tukarkan dia punya mode malam ataupun mode siang bila kau tengok dia punya theme. And aku share, aku punya power sharing tu juga boleh guna satu touch sahaja. And then kalau korang suka hiking contohnya, akan ada widget yang boleh aktifkan kompas dekat widget tu je. So korang tak perlu nak pergi dekat mana-mana apps dan mana-mana quick setting. Korang boleh custom dekat sini je. How good is that? One thing yang aku tak suka pasal widget photos dekat Android ataupun iPhone sekalipun, usually dia orang bagi gambar yang full dan juga kadang-kadang macam awkward nak tengok kan. Sebab ialah muka aku sendiri ada dekat gambar, korang tengah scroll dekat public, orang boleh tengok. So it's quite awkward and tak orang kata blend dengan dia punya UI ataupun dia punya background. So dekat sini Nothing actually dia ada widget yang buatkan gambar tu blackout and matching dengan apa yang dia orang buat. Dekat sini kau boleh nampak kan dia punya widget blend in dekat dia punya setting, and bila korang scroll kau boleh nampak yang gambar sebenarnya is also black and white. So benda tu usually tak ada dekat kebanyakan telefon. Even Google Phone pun tak silap aku tak ada. Dekat sini boleh buatkan gambar tu blend in dan tak rasa macam awkward sangat bila orang datang tengok korang punya home screen ataupun UI dekat Nothing Phone 2. Dan benda yang aku suka juga, korang boleh swipe atas dan bawah untuk cari gambar-gambar yang korang suka untuk dipaparkan dekat dia punya widget instead of dia automatically tukar. Baguslah Nothing ni. Sama juga macam dia punya widget weather dekat sini. Kau boleh nampak terang dan jelas dia hujan ataupun tak, dan korang boleh scroll atas dan bawah untuk tengok, untuk tahu dia punya suhu dan juga elevation dan sebagainya, ataupun humidity boleh tengok directly dekat dia punya widget juga. How cool is that? Satu benda yang aku nak cakap dekat Google lah, kalau boleh jangan letak sesuatu features tu yang aku rasa tak perlu untuk letak. Contohnya macam Google Search biasanya ada dekat bawah bila aku swipe ke atas dekat dia punya app drawer kan. Dekat sini Nothing Phone dia dah buang sebab dia tahu ramai orang macam tak guna. Sebab bila features tarik ke atas macam tu ataupun swipe untuk access app drawer, korang actually tak perlukan benda tu tau, ataupun Google Search tu, sebab nampak macam semak sangat-sangat. So dekat sini memang tak ada. Termasuk bila korang scroll ke bawah dah tak ada dah. So dekat situ korang boleh nampak lah dia punya clean user interface tu. And then kalau korang perhatikan betul-betul, dia actually tak ada 3 dot untuk tahu korang ada dekat mana. Contohnya dekat home screen, korang tak ada nampak dekat bawah tu. Boleh kata it's a waste of space. Nothing Phone memang tahu. Orang tak perlu nak tahu pun dekat mana aku berada bila swipe antara home page ni. So Google tolong
buang dia punya 3 dot tu, sebab bagi aku macam benda tu tak perlu lagi dah. Alright, now kita cakap pasal a few tricks yang mungkin korang tak tahulah pasal telefon ni. Bila korang swipe ke atas ni dekat app drawer, korang actually dapat sorokkan korang punya apps. Tak kira lah app apa yang korang nak sorokkan, contohnya macam banking apps, photos app, and even kalau korang nak sorokkan macam nota ke kan, messages ke. So dekat situ orang tak tahu pun macam mana nak access, sebab korang dah sorokkan dekat dalam ni. One swipe away je macam aku cakap. So benda ni tak ramai yang tahu, hanya a few saja, pengguna Nothing sahaja yang tahu. Lepas tu Google, tolong jangan hadkan multitasking. Maksudnya kalau korang tahu apps Instagram, korang tahu app tu memang tak boleh nak buat multitasking, betul tak? Atas dan bawah tu. Tapi bila korang pakai Nothing Phone, dia dah enablekan benda tu untuk korang enablekan Instagram punya multitasking. Korang boleh scroll atas dan bawah dan korang boleh buat kerja dalam satu masa sahaja. So tak ada hide yang Nothing Phone buat, and Nothing Phone buang dah apa yang Google hadkan dekat dia orang punya software ataupun operating system. Macam ni lah aku nak tengok. Even Google larang, dia still buat, dia enable kan. Korang juga boleh buat multitasking ni jadi pop-up punya view, so that korang boleh buka sampai 3 apps pada masa yang sama. Yang mana bagi aku 3 ni dah banyak untuk size screen macam ni. And kalau korang pergi dekat jenama lain, dia orang cakap apa? Kalau korang nak buat multitasking macam tu, pergi beli sebuah telefon foldable. Kita cakap pasal quality camera pula dekat sini. Telefon ni sebenarnya dia ada sensor yang baru pakai dekat Nothing Phone tu. Aku nampak camera quality dia dah semakin improve berbanding dengan first time guna. Kebanyakan gambar pun nampak macam terhasil dengan baik lah. Color yang dia proses pun nampak almost accurate, tapi bergantung pada dia punya cahaya juga, and fokus apa yang korang cuba tangkap juga. Most HDR mode akan on by default. So kalau korang tak nak HDR tu, korang kena disablekan dekat dia orang punya settings. So sangat membantu kalau tangkap gambar waktu siang, korang tak akan miss anything. Gambar malam pun dah semakin improve nampak gayanya. One thing yang dia orang tambah juga adalah lenticular filter. Benda-benda macam ni kalau korang nak buat wallpaper, nak nampak unik, bolehlah try untuk tangkap gambar kan. Even kalau contohnya macam buat tangkap gambar landscape, buat tangkap gambar serangga, and filter ni akan buatkan korang punya gambar tu nampak macam sebuah seni. Now kita cakap pasal bateri pula. Biasanya kalau korang tengok phone yang high end, akan ada masalah sikit untuk kekal tahan dia punya battery life kan. So dekat sini dia punya kapasiti bateri dia adalah 4709 hour, almost 5000, which is good. Dan untuk dia punya bateri aku dah pakai and boleh tahan dalam masa 6 jam. Dekat sini aku akan cakap dia punya battery life adalah sangat-sangat okey, sebab biasanya high end dia pakai 5000 mAh and dapat tahan like 5 jam, ataupun even ada yang bawah 6 juga. Jadi 6 jam and even tak sampai pun 5000 mAh. This one is only 4700 sahaja. Yang ni termasuk aku guna navigation dalam maps, main game juga sikit, and then guna untuk aku punya daily work lah kan. Aku yakin juga ada orang akan komplain pasal bateri tu, tapi apa yang aku rasa orang tak patut komplain adalah dia punya charging speed boleh sampai 45 watt dia punya fast charging. Dan kebanyakan telefon pun sekarang, even kalau kau tengok Samsung, dia hanya 25 watt saja by default tau. And tak pergi pun kadang-kadang sampai 30 tu. Aku dah pakai telefon Samsung, aku boleh kata yang dia punya wattage tu tak sampai pun 40, tak pernah pun sampai. Yang ni boleh sampai 45 watt dia punya charging speed, which is good dengan apa yang Nothing Phone buat dekat sini. How's the glyph effect? Dia still nampak cool ke bila pakai dekat public? Ataupun even aku sekarang dah tak segan dah pakai glyph effect macam ni. Aku akan cakap it's still cool. Tapi tak bermakna yang aku sengaja bila pakai telefon ni letak dia punya screen ke bawah. Aku still pakai telefon ni macam biasa, and most of the time pun aku akan letak dia screen ke atas. But bila aku buat screen ke bawah, usually aku tak nak orang nampak aku punya notification. So bila macam tu akan keluar lah dia punya glyph effect tu. And even kadang-kadang bila aku charge, aku just nak tengok dia punya progress ni. Sama juga macam dekat atas ni bila korang guna macam app daripada Uber ataupun daripada, kalau tak silap Grab belum lagi support, sebab biasanya aku jarang pakai Grab. Glyph effect ni bagi aku dia adalah satu notification light, music light, and even recording punya light pun ada juga. Benda yang aku suka sebenarnya adalah progress light dekat atas ni, and even dekat bawah bila aku charge telefon ni. So tu adalah benda yang utama, and kebanyakannya orang macam tak rasa macam benda tu penting, tapi
Tapi bila ada, it's quite nice to have lah bagi aku. But how's the performance, Fazli? Since telefon ni dia bukan pakai latest Snapdragon pun. Sekarang kita dah ada Snapdragon 8 Gen 3. Kalau kau nak tahu lah kan, kita ukur satu benda yang orang kata nampak secara surface dulu. Nama dia mungkin kau cakap dia dah macam 2 tahun ke belakang. But apa yang orang tak nampak sangat adalah prosesor yang baru ni, dia still lagi pakai 4nm proses. Same as this. Ni pun pakai 4nm proses juga. And dia punya significant changes tu tak adalah macam ketara sangat langit dan bumi. Dia macam still on par, still enough and still cukup untuk korang main game yang sedia ada contohnya. And paling penting, dia still flagship processor tau, ataupun orang kata X flagship processor lah. Menarik dia juga, after 5 months Nothing Phone 2 ni dia actually under discount tau. So sekarang dia dah RM500 off daripada harga yang asal. So bagi aku sekarang it's a no-brainer untuk korang dapatkan. And ingat tak aku cakap pasal aksesori dia, jam, earphone, charger, sekarang pun diorang actually ada discount juga. Contohnya macam earphone tu ada discount sampai RM100. Case earphone boleh siap jadi phone stand bila korang tengok movie. Jam ni discount RM40 CMF watch ni. So yeah, sekarang it's a good time untuk korang beli aksesoris dan juga smartphone daripada Nothing dah. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so make it smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Bye.